Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu untuk pertemuan kita yang kali pertama hari ini. Jadi insya-Allah saya Abdul Wahab bin Muhammad Ali pensyarah awak untuk subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Jadi untuk satu SEM ni kita akan bersama lebih kurang dalam 14 minggu di bawah pusat pengajian teras untuk ilmu wahyu dan kemasyarakatan MPU 33032. Jadi sebelum kita berkenalan dengan subjek kita, silibus kita, terlebih dahulu kita perlu tahulah untuk SEM ni apa yang akan kita belajar. Jadi untuk yang pertamanya, ada dua perkara yang akan kita tekankan dalam silibus kita untuk ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Yang pertama, untuk membentang pelajar daripada kelas ni dapat membentangkan asas pembentukan masyarakat madani dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis melalui penelitian terhadap pandangan ulama muktabar. Yang kedua, dapat berbincang isu-isu kemasyarakatan terpilih dalam realiti di Malaysia berasaskan pandangan para ulama muktabar. Jadi untuk pengajian kita ni kita akan ada mula sekali untuk minggu pertama ni tentang pengenalan. Kemudian prinsip asas pembentukan masyarakat Islam. Proses dan elemen pembentukan masyarakat Islam. Kemudian kita akan masuk tentang pembentukan keluarga. Yang ini dalam bab muamalat. Kemudian munakahat. Kemudian pembentukan keluarga yang kedua dalam bab perceraian. Kemudian kita ada bab hudud, kisos. Pada minggu yang ke-8 kita akan ada satu ujian. Ujian tu sebanyak 30 markah. Kita untuk pentaksiran kita ada 3 cara. Yang pertama, satu melalui ujian 30 markah. Yang kedua, kita ada kertas kerja. Kertas kerja 30 markah. Dan yang ketiga, kita ada video. Video ni adalah untuk 40 markah. Jadi ada 3 benda lah yang akan dinilai untuk markah awak. Kita tidak ada peperiksaan akhir. Kemudian minggu yang ke-9 kita akan ada peranan wanita dalam Islam. Yang ni kita akan buat dalam bentuk forum. Kemudian minggu 10 sampailah minggu 14 kita adalah korban akikah, pemakanan, sosial, perubatan dan perhiasan. Jadi tajuk-tajuk ni lah yang awak semua akan belajar sepanjang tempoh kita dalam satu SEM ni lah. Okey. Yang ni untuk assessment. Macam yang saya sebutkan tadi, 30 markah adalah dinilai dengan ujian. Lepas tu 70 markah lagi, 40 video, 30 kertas kerja. Okey. Itu satu pengenalan ringkas yang saya nak bagi kepada pelajar tentang pentaksiran dan juga pembelajaran ataupun DCI kita. Okey, yang seterusnya kita akan masuklah kepada tajuk kita yang pertama tentang asas ataupun pengenalan terhadap ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Okey. Sebelum kita bercakap tentang tajuk kita ni, kita kena perlu tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ilmu ni adalah satu benda yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Buktinya Nabi SAW bila kali pertama diberi wahyu, wahyu itu adalah suruhan untuk menuntut ilmu ataupun untuk membaca. Dalam Iqra kan, dalam Al-Quran disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama kamu dan nama Tuhan kamu yang menciptakan.
Padahal Nabi ni tidak pandai membaca lagi tidak pandai membaca pada masa tu lah. Dan dalam kita tengoklah dalam kitab-kitab sirah dia sebut bukan satu benda yang pelik lah. Kalau bagi zaman Nabi tu orang tak pandai membaca. Sebab kata masyarakat Arab masa tu hanya dalam 20 ke 30 orang sahaja yang kata yang boleh membaca dan menulis. Tak ramai sangat yang baca menulis. Mereka ni ilmu diperolehi dengan cara menghafal. Ilmu ni hanya diperolehi dengan cara hafal, mereka hafal keturunan, mereka hafal syair. Itu yang cara mereka dapat ilmu. Jadi orang kata apa hikmah bagi pemilihan Nabi SAW ni daripada golongan orang Arab, bukan daripada orang lain. Antara tujuh hikmah dia ialah Nabi SAW ni diutuskan dari golongan orang Arab, yang mana orang Arab tu dia kuat ingatan dia. Kalaulah kepada Bani Melayu, orang lain yang tak kuat ingatan, mestilah Al-Quran yang disampaikan tu tak macam yang asal. Kita hari ni baca Al-Quran, Al-Quran tu sama seperti yang asal. Kitab Taurat tak sama, kitab Injil tak sama, tak ada dah. Tapi Al-Quran kita tak jatuh walaupun sehuruf, tetap macam asal sebab kekuatan ingatan yang ada pada orang Arab. Okey. Dalam hadis juga dia sebut talabul ilmah faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu tu fardu ke atas muslim dan juga muslimah. Laki perempuan semuanya kena menuntut ilmu dalam Islam. Jadi tu pun kita kata dah menolak dah masyarakat, budaya masyarakat masa tu. Yang mana orang perempuan dia tidak disuruh sangat dalam bab menuntut ilmu ni, hanya orang lelaki. Tapi orang kata orang Islam begitu juga. Orang lelaki je belajar, orang perempuan duduk di rumah. Tu silap. Orang perempuan memang yang terbaik, mereka ni jadi suri rumah tangga semua tak. Tapi tak menafikan yang mereka ni kena menuntut ilmu. Nak jadi isteri pun kena menuntut ilmu juga. Banyaklah ramai yang kalau kita tengok orang Arab ke orang-orang ahli akademik ke apa ke, mereka ni dapat master, dapat degree, dapat profesor, doktor ke, tapi akhirnya mereka pilih untuk jadi suri rumah. Tu pilihan, tapi bab menuntut ilmu semua kena. Okey, pengertian ilmu dari sudut bahasa dia adalah lihat ataupun tahu. Kalau dari sudut istilah, mendapat sesuatu pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui pembelajaran. Itu maksud dia ilmu. Ilmu ni dia ada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain tu yang biasa kita katalah yang aspek akidah, fiqh, tasawuf. Jadi fardu kifayah adalah yang wajib dituntut oleh sebahagian mukallaf. Ini pembahagian secara umum. Ada pula pembahagian yang kata kita ni kalau belajar satu-satu ilmu, contohnya kita belajar ilmu perubatan. Tapi kita ni akan jadi pakar dalam bidang tu. Jadi wajiblah ataupun fardu ain ke atas kita untuk belajar betul-betul ilmu tu supaya kalau kita tak belajar betul-betul kita akan menyebabkan kematian, kita akan menyebabkan salah dapat salah dapat ilmu boleh menyusahkan orang lain. Jadi kepakaran kita tu boleh jadi fardu ain juga. Jadi bukan sekadar fardu kifayah, fardu ain juga. Dan juga dia segaligus menolaklah bila ada fardu ain, fardu kifayah ni pembahagian yang kita buat, setengah orang buat ilmu agama dengan ilmu dunia. Dia tak ada istilah gitu. Kadang-kadang bila sebut ilmu dunia, dunia je lah kita tak dapat manfaat. Bila kata ilmu fardu ain, fardu kifayah, semua ilmu tu wajib. Jadi besar, semuanya besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Okey, jadi ilmu. Kemudian kita masuk dalam bab adab-adab menuntut ilmu. Bab menuntut ilmu ni banyak. Kita ni hari ni online kan. Jadi lagi-lagilah kita ni kena jaga adab dalam menuntut ilmu. Sebab kita tak pernah nampak guru tak nampak apa yang kita buat. Kita dengar video ni kadang-kadang macam mana keadaan kita. Semuanya boleh beri kesan.
Ulama-ulama dulu dia sangat menjaga adab mereka dalam menuntut ilmu. Supaya ilmu tu walaupun sikit boleh jadi berkat. Dan ada ulama disebut ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmu kamu tu seperti garam dan adab kamu tu seperti gandum. Apa maksud dia? Kalau kita nak masak tepung apa-apa ke, kita nak buat masakan lah, kita letak garam ke gandum lebih banyak? Mestilah gandum lebih banyak. Maksudnya kalau kita nak hidup ni, adab kita tu kena lebih banyak daripada ilmu. Sebab ilmu tu ibarat seperti garam je. Bukan nak kata ilmu kita kena sikit je, bukan. Maksudnya kalau semakin banyak ilmu, semakin banyak adab yang kita perlu ada. Kadang-kadang orang dia banyak ilmu, tak ada adab. Dia suka menafikan orang lain, dia suka tolak orang lain, pelekeh orang lain. Jadi tak boleh. Jadi adab tu jadi kena banyak supaya ni kita respect orang lain, kita kita tak buat jahat pada orang dan kita tak pelekeh orang lah. Tinggalkan maksiat, catat ilmu, tuntut sejak kecil, sabar, hargai pandangan orang lain, mengembara, memberi tumpuan. Okey, ni antara perkara-perkara lah. Kalau sebut pasal mengembara ni, kita kata antara benda yang kita buat, kita ambil daripada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir lah. Dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir, Nabi Musa, masa tu orang yang paling alim, orang yang paling hebat. Kemudian satu ketika tu orang tanya pada dia, siapa yang paling hebat? Dia kata, akulah yang paling tahu. Kemudian Allah Ta'ala tegur, dia kata, bukan. Ada lagi orang lain yang lebih pandai, yang lebih tahu pada kamu. Lepas tu Nabi Khidir pun terus buat keputusan, ajak anak saudara dia seorang, terus dia nak pergi mengembara, nak pergi menuntut ilmu. Nak pergi cari nak pergi cari ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Yang tu awak boleh baca dalam surah Kahfi, ada terjemahan dia, kisah pengembaraan macam mana Nabi Khidir pergi mengembara, bawa bekal semuanya untuk menuntut ilmu. Jadi kita ni mengembara berjalan untuk ilmu tu adalah ikut sunnah-sunnah para Nabi. Okey. Kemudian adab dengan guru, beri salam. Ni dalam oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okey. Betul, kalau kita jumpa dengan guru, antara adab yang kita kena jaga adalah kita kena dulu beri salam pada guru. Kalau ikut dalam hadis dia sebut yusallimu ar-rakibu ilal mashi. Orang yang naik kenderaan dia kena bagi salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi ilal qa'id. Orang yang duduk berjalan ni dia kena bagi salam kepada orang yang duduk. Wal qalil ilal kasir. Golongan yang sikit kena beri salam pada yang banyak. Was saghir ilal kabir. Orang yang kecil umur dia kena bagi salam kepada orang yang dewasa. Tu adab-adab beri salam. Jadi kalau ramai-ramai jumpa dengan guru, sepatutnya yang ramai tu walaupun dia ni guru seorang, yang ramai tu, jadi ramai tu patut bagi salam pada guru. Cuma adakah semua kena bagi ataupun sebahagian kecil je? Sepatutnya seorang je dan ramai-ramai tu bagi dan guru tu jawab. Kalau semua bagi, wajib tak guru jawab semua? Tak wajib, guru hanya jawab sekali pun dah memadai. Sebab jawab salam ni wajib. Kalau beri salam, hukum dia sunat. Dalam Islam, perkara yang wajib lebih besar pahala daripada perkara yang sunat. Kecuali dalam setengah perkara macam salam. Dalam bab salam, beri salam, pahala dia lebih besar daripada pahala wajib menjawab salam. Sebab kita mendahulukan perkara kebaikan menyebabkan orang dapat pahala juga. Kalaulah kita tak bagi salam, orang takkan jawab salam. Jadi kita ni buat kebaikan yang dulu walaupun sunat, pahala dia lebih besar daripada pahala wajib. Jadi kena amalkan beri salam ni. Nabi SAW bagi tunjuk pada kita adab yang ni yang terbaik ni siapa yang kena bagi tak macam tadi saya sebut dalam hadis. Tapi bagi Nabi, Nabi utamakan beri salam pada semua orang. Pada orang miskin, orang kaya, orang budak-budak, orang tua, hamba. Nabi akan dulu-dulu sekali bagi salam. Sehinggalah para sahabat ada yang nusuk ataupun yang sembunyi di sebalik benteng tembok semata-mata nak beri salam kepada Nabi SAW.
Antara adab lain yang sebut Imam Ghazali, jangan cakap banyak, minta izin, jangan lawam perkataan guru, jangan tunjuk diri lebih pandai. Kalau kita ada satu pandangan yang kita tahu satu ilmu tu, guru kata lain, yang kita tahu lain. Sepatutnya kita tak beritahu ramai-ramai depan orang kata ustaz, cikgu kata saya dengar lain yang guru lain cakap semua. Tu bukan adab yang baik. Yang terbaik kita PM, kita bagi tahu personal, kita kata saya ada dengar macam ni, ada macam mana pandangan dia. Kalau guru tu silap, guru tu akan buat pembetulan. Dia kata pada kawan dia, kata saya sebenarnya silap, jawapan yang betul, sekian, sekian, sekian. Tu yang terbaik. Ataupun kalau guru tu betul, guru tu akan beritahulah murid tu sekian, sekian. Jadi kita ni jangan menjatuhkan maruah, menjatuhkan, membuat aib kepada guru kita. Okey. Jangan tunjuk lebih pandai, jangan bisik, jangan paling kiri kanan, jangan banyak bertanya, buruk sangka, jangan bertanya soalan apa jalan. Okey, ni kebiasaan ni kalau yang berdepan lah. Macam online ni yang mudahnya kita kata adab yang penting kita jaga, beri salam lah. Beri salam lah. Adab yang penting kita jaga, beri perhatian. Beri perhatian maksudnya masa tengah mengajar terus dengar video tu kita tak buat lah 2-3 kali kerja kan. Ni kadang-kadang kita duduk dalam bilik air, guru bagi online, jadi hilang adab. Untuk sekadar dapat lulus peperiksaan tu tak ada masalah, tapi kita nak yang lebih besar daripada tu, keberkatan pada ilmu yang kita boleh amal pula selepas daripada habis kelas tu. Tu yang lebih penting. Okey, kelebihan menuntut ilmu dalam hadis disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang pilih satu jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan bagi dia jalan ke syurga. Dalam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah yang membaca kitab Allah dan tadabbur, melainkan dapat sakinah. Wa humul rahmah wa humul malaikah. Dapat rahmat dan juga dinaungi oleh para malaikat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ada seorang tu, orang zaman salaf, orang zaman dulu, mereka ni bila seorang tu dia duduk dalam majlis ilmu, dia dengar guru dia baca hadis ni. Esokan dia tu dia macam nak bergurau. Dia pergi ke majlis ilmu, dia ni pakai kasut ada duri. Bila masuk dalam majlis ilmu dia pakai dengan kasut itulah. Orang pun tanya sebab apa pakai kasut ada duri ni? Dia kata sebab aku dengar guru cerita mereka akan naungi, mereka akan hamparkan sayap-sayap. Jadi aku nak pakai kasut duri ni, nak pijak sayap malaikat tu biar cari semua sayap malaikat. Asalnya mungkin dia nak bergurau ke apa ke tak. Jadi seolah-olah menghina hadis Nabi SAW. Kesan dia lepas daripada dia kata gitu tu, kaki dia tu macam tak boleh gerak. Dia jadi lumpuh. Sampailah akhir hayat dia lumpuh. Sebab dia ni mempermain-mainkan hadis Nabi SAW. Jadi kita kalaulah kita ni tak tahu tentang sesuatu, berbaik kita diamlah. Kalau dia berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan hadis, kita tanya orang lain pun. Jangan kita dah sangat nak ambil gurau, nak ambil main-main dengan hadis Nabi tak. Takut betul boleh mendatangkan kemukaan Allah Ta'ala dan tidak sesuai dengan kedudukan hadis Al-Quran yang tinggi. Okey, kita masuk pula tadi ilmu habis dah, masuk tentang wahyu. Wahyu ni apa? Sudut bahasa dia beritahu secara tidak jelas dan ditulis. Maksudnya, kamu dapat wahyu. Dapat wahyu tu betul tak ayat tu? Kalau bukan dari sudut syarak, dari sudut bahasa, betul. Kita dapat satu pengkhabaran yang baru. Tapi kalau kita kata dapat wahyu, dari sudut bahasa, dari sudut istilah yang sebenarnya ikut syarak, ia adalah segala yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sahaja yang dapat wahyu ni. Jadi sama cara dia sama ada sembunyi ke, rahsia ke, melalui malaikat ke, secara langsung ke, direct bertemu dengan Allah. Tu antara cara-cara dia. Okey, kita tengok balik. Jenis-jenis wahyu. Wahyu ni ada berapa jenis? Satu dia dikata segala jenis percakapan antara hamba dengan Tuhan, iaitu di sebalik tabir.
Nabi dengar kata tersebut tapi tidak tengok siapa hak cakap. Dan ini seperti Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila yang ni berlaku di Gunung Tursina ataupun Gunung Sinai di Mesir. Masa tu Nabi Musa minta kebenaran untuk bertemu ataupun bercakap melihat zat Allah Taala. Jadi dalam Al-Quran dia sebutlah Allah Taala kata kamu tengok ke arah gunung tu. Kalau ini stakar makan, kalaulah gunung tu kekal duduk di tempat dia tidak hancur, kamu akan dapat tengok aku. Kemudian Nabi Musa pun tengoklah ke arah gunung tu hancur lebur. Gunung tu tak dapat menanggung melihat zat Allah Taala. Kemudian Nabi Musa pun pengsan. Jadi Nabi Musa ni tak ada kekuatan untuk tengok Allah Taala, tapi dia boleh itu saja bercakap saja dah. Kemudian ada wahyu yang datang dengan ilham. Ilham ni maksudnya kita dapat cetusan rasa dalam hati. Allah Taala beri kepada Nabi ataupun melalui malaikat ke Nabi rasa nak buat sekian. Jadi benda tu tak ada direct semua dah. Jadi lintasan secara langsung tidak langsung. Contohnya masa perang Uhud. Nabi dah dapat wahyu, dah dapat ilham supaya berkubu di kota Madinah. Kemudian sahabat ramai yang tak setuju. Sahabat kata kami dulu tak sempat perang Badar. Ada sahabat lain yang kata kita ni kalau berkubur di kota Madinah pengecut lah. Orang mari serang tempat kita, kita kena keluar. Jadi Nabi pun ambil keputusan terima pandangan sahabat. Keluarlah juga ke medan Uhud. Masa Nabi nak keluar tu Nabi pakai baju besi 2 lapis. Satu baju besi sampai ke labuh, sampai ke sampai ke peha lah, ke peha labuh. Satu lagi sampai ke pinggang dia. Ada ulama kata berat baju besi tu lebih kurang 20 hingga 30 kilo. Satu. Kalau dua tu lebih kurang 50 kilo. Masa tu umur Nabi dah 50 lebih dah, beratlah pakaian Nabi tu. Jadi bersungguhnya. Jadi sahabat tengok Nabi keadaan gitu, sahabat pun rasa bersalah. Kata ya Rasulullah, kita ikut baliklah pandangan kamu tu supaya kita berkubur. Nabi kata tak layak bagi seorang Rasul dia dah buat satu-satu keputusan untuk tarik balik. Dan tadi nak pakai baju besi ni, nak tanggalkan balik baju besi ni tak layak. Kekalkan pergi perang. Sebab itulah dalam kitab sirah kata antara punca kekalahan dalam perang Uhud bukan sebab orang yang pasukan memanah tu turun daripada tempat dia memanah tu nak ambil harta. Ada sebab yang kedua, iaitu sebab yang lebih awal lagi, mereka ni dah lawan dah perintah Allah Ta'ala ataupun perintah Nabi SAW yang Nabi dapat secara ilham supaya mereka ni berkubu di kota Madinah. Kemudian yang ketiga dalam bentuk mimpi, iaitu Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia Nabi Ismail. Jadi kita kata takkan mimpi pun nak buat juga kata nak sembelih anak tu. Sebab mimpi bagi seorang Nabi adalah wahyu. Nabi SAW banyak dapat mimpi sebelum daripada jadi Nabi. Daripada kecil Nabi banyak mimpi. Tapi itu tak dikira sebagai tak sebagai wahyu. Tu mimpi sebelum kenabian disebut sebagai irhas. Irhas ni perkara ajaib yang Nabi tahu sebelum kenabian. Ataupun Nabi Yusuf. Masa kecil mimpi semua nak tu sebelum jadi Nabi dia tak jadi tak jadi wahyu lagi. Dia irhas. Kalau lepas jadi Nabi barulah disebut sebagai wahyu. Jadi orang kata Nabi Ibrahim tu besarlah. Sepatutnya Nabi Ibrahim lah yang paling utama kalau Nabi Ulul Azmi yang paling banyak diuji. Sebab Nabi Ibrahim yang ujian dia besar. Masa kecil kena duduk dengan ayah dia tukang buat berhala. Lepas tu kena bakar dalam api 40 hari, 40 malam. Nabi Ibrahim kena tinggal anak dia di padang pasir sekali dengan isteri dia dalam keadaan tak ada apa-apa. Kemudian kena sembelih anak pula. Ulama kata mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW sebenarnya besar lagi nak banding daripada mukjizat Nabi Ibrahim.
Hatta bukan Al-Quran sajalah. Kalau dulu Nabi Ismail kena nak sembelih, tak sembelih betul pun, tiba-tiba diganti dengan kibas. Tapi Nabi SAW betul-betul kena belah dada. Masa bukan sekali, ada yang kata 3 kali. Yang pertama masa kecil, yang kedua masa jadi Nabi, yang ketiga masa Isra' Mi'raj. Nabi ni kena belah dada, betul-betul kena belah dada hidup-hidup. Tengok hati jantung ni dibersihkan dengan air zam-zam. Jadi peristiwa itu menyatakan yang ujian yang diterima oleh Nabi besar lagi. Tambahan pula Nabi Muhammad masa kena kali pertama tu, mak ayah tak ada, orang terdekat tak ada. Nabi Ibrahim masa nak disembelih tu, ayah ada, mak ada, anak beranak ada, tengok peristiwa tu. Kemudian wahyu dengan perantaraan Jibril. Jibril ni banyaklah. Jibril ni kalau mari jumpa dengan Nabi, dia suka datang dengan rupa seorang sahabat. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni orang yang smart. Sebab apa Jibril mari dia ada rupa yang smart? Ada juga ulama yang kata sebab Jibril ni dia meraihkan budaya masyarakat masa tu. Masyarakat kalau Arab masa tu, kalau dia nak utuskan utusan ke negeri-negeri yang lain yang tak pernah dia jumpa, atau ke Parsi ke Rom ke, mereka akan hantar orang hot smart juga. Hatta Dihyah tadi tu, sahabat tadi tu yang dihantar oleh Nabi untuk bertemu dengan Raja Rom, Herakle, ataupun ada yang sebut Hercules. Masa nak sampaikan Islam kepada Raja Rom, dia hantar Dihyah. Dihyah ni smart. Jadi apa ni, Jibril dia meraihkan budaya tersebut. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Nabi kalau jumpa Dihyah, kadang-kadang Nabi keliru. Ni Jibril ke ni Dihyah? Yang seterusnya wahyu turun pada Nabi di langit ketujuh malam Isra' Mi'raj. Waktu tak diketahui keadaan ni. Ada yang kata Nabi ni dapat bertemu, dapat lihat zat Allah. Ada kata dengar suara sahaja, atau khilaf lah dalam kalangan ulama. Tapi hak tu yang special lah. Solat tu diangkat, diberi ke langit. Okey, secara umumnya cara penurunan Al-Quran ni ada 2 cara. Satu dengan al-ihaq. Ihaq ni maksudnya beri wahyu. Beri wahyu tu macam tadilah kita sebut, satu melalui ilham, satu dengan kalam Allah, tu semua. Lepas tu yang satu lagi tadi malaikat Jibril. Kemudian yang seterusnya dengan al-muhabih. Muhabih ni apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan itu adalah Al-Quran dengan hadis. Kita terlupa tadi ada yang jenis-jenis wahyu tadi kan. Yang kedua ni sebut Nabi SAW tidak dapat melihat. Ada satu keadaan tu Nabi Jibril yang hantar, tapi Nabi tak dapat tengok Jibril, dia hanya dengar. Dah tahu je Jibril dengan dengar bunyi suara lebah ataupun bunyi loceng. Keadaan ni adalah keadaan yang paling berat. Masa tu Nabi perlu, kalau Nabi naik ke unta tu rebah. Berat sangat wahyu yang diterima kalau ada bunyi loceng gitu. Okey. Kemudian kita sebut pula tentang Al-Quran. Dalam antara wahyu ni Al-Quran lah. Apa dia definisi Al-Quran? Jadi boleh bacalah definisi Al-Quran kat sini. Kemudian definisi dari sudut istilah dia, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Lafaz-lafaz dia mukjizat, baca dia ibadat, diturunkan secara mutawatir, ditulis pada mushaf. Dia boleh baca belaka mushaf, mashaf, mishaf dalam bahasa Arab. Semua ni maksudnya Al-Quran dalam bentuk tulisan tu. Mula daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas. Okey. Itu definisi yang terbaik lah. Kena ingatlah definisi ni kalau ada soalan ke apa, ujian ke apa. Okey. Kemudian ada juga tentang kelebihan ataupun ada adab kita ni dengan Al-Quran. Okey, ni antara ada adab dengan Al-Quran ni kita tak bincanglah. Nanti kalau ada perbincangan kita akan bincang di dalam Telegram di mana-mana lah. Jadi kita tak bincang sini. Kemudian definisi hadis. Ucapan Nabi SAW. Okey, kalau umumnya hadis ni ucapan Nabi lah. Kalau secara bahasa istilahnya segala benda yang disampaikan oleh Nabi SAW
Dari sudut perkataan, perbuatan, takrir atau sifat, sama ada fizikal atau akhlak atau sirah, sebelum atau selepas menjadi rasul. Takrir itu apa? Takrir itu adalah perakuan. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Tapi Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak tegur, Nabi tak kata benda tu salah. Itu perakuan Nabi. Contohnya makan dhab. Sahabat duduk depan Nabi ni, sahabat makan biawak tu, biawak pasir tu. Nabi tak makan. Jadi Nabi tak larang. Jadi sahabat pun tahulah yang benda tu boleh, hukum dia harus. Jadi sahabat pun tak tanya banyak. Ada dalam setengah benda ni, ia jadi rahmat pada umat. Dan Nabi SAW adalah Nabi rahmat. Sebab apa? Ada benda yang Nabi tak lalu, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak kata salah, tak tegur sahabat makan. Supaya kalau Nabi kata tidak boleh, mestilah benda itu akan jadi haram ataupun makruh semula. Tapi Nabi senyap je, sahabat pun tak tanya. Ada banyak benda yang contohnya ayat Quran disebut la tas'alu an syai'in in tubdalakum tasukum. Jangan kamu ni tanya tentang sesuatu, kalau kamu start tanya jadi susah bagi diri kamu. Kau tanya hukum ni apa, hukum ni, hukum ni apa, kalau Nabi jawab memang adalah yang jadi haram, semua jadi susah. Jadi kalau Nabi tak kata apa-apa tu, sahabat banyakkan yang diam je. Maksudnya bolehlah. Jadi bolehlah makan biawak pasir tu. Sebab apa? Sebab biawak tu tak makan najis, tak makan kotor tak. Dia hanya makan sayur-sayuran. Hatta kalau macam saya dululah, saya pernah belajar di Mesir ke apa, ada sahabat hak biawak. Dia bela jadi binatang peliharaan. Kalau kita ambil sayur sawi ke apa ke kobes, kita bagi ke dia, sawi tu jatuh atas tanah. Dia tengok, dia tak makan benda tu. Dia makan makanan yang betul-betul bersih sahaja. Dan dia duduk dalam lubang ni, kedudukan dia sangat panas, tu ada orang buat jadi ubat apa kan. Itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsi untuk tajuk kita yang pertama pada kali ini, insya-Allah lah. Harap semua ni dapat ambil manfaat ataupun istifadah daripada pengajian kita untuk kali pertama ni. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.